Baik, selepas beberapa tahun yang agak mencabar sejak belakangan ini, sejak permulaan pandemik di Malaysia, adakah trend pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan ini boleh kita teruskan? Dan yang lebih penting, bagaimana kita memastikan top line figure, angka KDNK ini, pertumbuhan yang memberangsangkan boleh dirasai oleh semua lapisan masyarakat. Khasnya mereka yang berada dalam golongan yang paling memerlukan. Saya bersama dengan penganalisis ekonomi, Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai di atas talian sekarang. Prof, pertama sekali kita nak faham, sememangnya ini adalah pertumbuhan yang sangat memberangsangkan, hampir 9%. Tetapi banyak mana daripada 8.9% itu adalah kerana low base. Dalam kenyataan yang dikongsikan juga menyebut ia adalah akibat asas yang rendah. Bermaksud pertumbuhan ekonomi kita sejak beberapa suku dan tahun yang lepas melembab akibat COVID-19. Justru memang kita jangka satu hari nanti akan jadi tinggi persentajnya kerana sebelum itu rendah. Jadi banyak mana daripada pertumbuhan ini yang adalah pertumbuhan sebenar dan banyak mana sebenarnya adalah disebabkan oleh low base atau asas yang rendah ini? Terima kasih Cik Loman. Sebenarnya kalau kita ingat di setengah tahun kedua tahun 2021, kita masih lagi mengalami pertumbuhan negatif 5%. So daripada negatif 5%, di suku tahun ketiga kita mula level 0%, suku tahun keempat kita net positif 1%, dan kemudian suku tahun pertama kita meningkat 5%. Jadi 5% di suku tahun pertama itu sebenarnya membalas balik negatif di tahun di suku tahun sebelumnya, di setengah tahun sebelumnya. Jadi kita boleh katakan bahawa di suku tahun kedua ini pertumbuhannya adalah agak genuine. Maksudnya ini adalah pertumbuhan sebenar daripada asas 5% di suku tahun pertama. Dan ini sebenarnya dipacu oleh peningkatan penggunaan persendirian, khususnya peningkatan dalam sektor perkhidmatan, pelancongan, restoran dan aktiviti makan di luar. Dan inilah yang merangsang ekonomi kita, selain daripada sektor pembuatan dan sektor ekspor. Ya, dan makan di luar itu tergolong juga dalam permintaan domestik. Bank negara banyak menyandarkan harapan kepada permintaan domestik yang kekal sihat atau meningkat dalam suku-suku akan datang untuk terus menyokong pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan. Permintaan domestik ini dalam erti kata yang mudahnya adalah orang membeli barang dengan lebih banyak, makan di luar untuk merangsang ekonomi. Itu adalah permintaan domestik. Tapi sejauh manakah selamat untuk kita sandarkan harapan? Enjin utama pertumbuhan ekonomi adalah permintaan domestik, tatkala kita berdepan dengan sentimen pembelian yang agak fragile kerana harga barang yang semakin meningkat dan dijangkakan semakin meningkat. Dalam kenyataan yang sama menyebut inflasi akan terus meningkat. Adakah selamat untuk kita sandarkan harapan kepada permintaan domestik? Sebenarnya kalau kita tengok kajian Ipsos mengatakan bahawa minat untuk membeli semakin menurun. Kita akan masih mengharapkan suku tahun ketiga pertumbuhan yang positif kerana penggunaan masih terus meningkat lagi sedikit. Tetapi di suku tahun keempat penggunaan akan menurun, khususnya penggunaan untuk pembelian barang-barang jangka panjang. Jadi kita akan melihat bahawa suku tahun keempat adalah cabaran untuk mengekalkan pertumbuhan. Bagaimanapun kalau kita dapat tumbuh kata pada 8% di suku tahun ketiga secara menyeluruh, walaupun di suku tahun keempat kita tumbuh pada kadar 3% pun kita masih boleh mencapai angka 5.5% insya-Allah pada keseluruhan tahun. Baik sekali Prof, dan yang paling penting, dan kita sering bertanyakan soalan ini hampir setiap suku selepas keputusan KDNK diumumkan. Bagaimana kita ingin memastikan bahawa pertumbuhan KDNK yang memberangsangkan ini dapat menitis ke bawah
dan pertumbuhan dan perkembangan yang positif ini dapat dirasai oleh semua lapisan masyarakat. Khasnya mereka yang berada dalam kategori yang paling memerlukan. B40, sebahagian daripada M40. Kita lihat top line figurnya sangat memberangsangkan dan membanggakan, tetapi orang ramai masih lagi sukar untuk membeli barang-barang asas. Harga barang dah naik dan sebagainya. Bagaimana kita memastikan pertumbuhan itu lebih terangkum selepas ini? Okay, masalah utama ialah sebenarnya majikan tidak begitu generous untuk berkongsi keuntungannya dengan pekerja. Jadi tahap pendapatan pekerja tidak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan negara. Dan ini kerana kepada majikan produktiviti mereka masih kekal. Jadi mereka tidak berupaya membayar gaji yang lebih tinggi. Dan ini kita sebut selalu sebagai jerat kelas menengah tadi. Kalau kita boleh menyelesaikan masalah kemahiran, bagaimana meningkatkan kemahiran, bagaimana mengeluarkan kumpulan yang tiada kemahiran atau suku mahir kepada kumpulan mahir, kita pasti akan menyelesaikan masalah ini. Ini memerlukan masa sedikit. Baik, terima kasih Prof. Penganalisis Ekonomi, Profesor Emeritus Dr. Barajoya Bardai. Dan Menteri Awani berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.